Hello, what's up guys? Starting for today, I have a vision to do a video cerita seram where I break down, talk to you guys about cerita seram yang I dengar daripada kawan-kawan or possibly one of you guys punya cerita seram yang you hantar kat me by DMs or emails. This is the first episode. Kita akan ceritakan about one story about my friends really happening in his life, dalam hidup dia, which is sebelah rumah dia got one big house. Rumah yang sebelah dia ni adalah rumah corner lot. Owner dia, kita namakan dia Mona lah, sebab dia yang bagi cerita ni. Dia namakan dia Mona. Mona ni dia ada satu family and ada husband. So keluarga dia ada satu anak angkat. And after that, dia lepas dapat anak angkat, dia dapat anak kandung dia. Apa yang seram ni pasal Mona ni adalah dia adalah seorang yang memakai susuk. So kita tak tahu either suami dia tahu atau tak tahu. Tapi yang tahunya anak dia tahu, sebab anak dia ceritakan kat my friend's new parents. One day Mona ni meninggal. Suami dia lah meninggal lah sebelum dia. After that, anak angkat dia duduk dekat rumah tu guys. Anak angkat dia dah kahwin, ada 2 orang anak. So what happened is, cucu pada Mona ni nampak kelibat nenek dia berkeliaran selepas nenek dia meninggal kat rumah. So anak angkat ni take it as macam si Mona ni nak bagi something kat dia. So dia tak nak start daripada situ kekecauan makin teruk dudes. So one day diorang adik-beradik decide untuk jual rumah tu. Currently tengah renovate. What happened is, orang yang renovate tu adalah orang berbangsa Bangladesh. Another one is Wak Jawa lah. So what happened is, orang Bangla ni dia pernah datang at my friend's new parent. Dia akan cakap, "Bang, akak, saya ada nampak budak kecil, saya sudah kena kacau." So day after day, diorang macam mungkin dah kerap sangat kena kacau. So diorang akan buat kerja dalam pukul malam, pagi tu, dalam 12 pagi sampai pukul 6 pagi tu mungkin. Diorang tak tidur, diorang tahan mata guys, and then diorang supaya besok pagi diorang dapat tidur. So mungkin daripada based on my friends punya cerita, adalah kemungkinan kekacauan ni jadi bila on daytime, maksudnya waktu siang. So my friend dia pernah kena kacau guys. What happened is, my friend dia terlelap pada pukul macam waktu maghrib itu. So yeah, we know waktu maghrib tak elok tidur. So what happened is, dia terlelap and then dia termimpi. Dia dekat dalam rumah seorang-seorang. Dia on the way to pergi ke dapur, sebab kat arah dapur dia ada tandas. Dia nak pergi masuk tandas. Maybe pintu tandas tu terbuka sikit, memang ada ruang. And then macam kalau kita tenung tu pun akan nampak lah macam light bulb, lampu macam tak menyala macam tu. So my friend pergi dekat pintu tu, and then dia ternampak mata guys in between the doors. And then dia terdengar macam orang panggil dia, bunyi psst, psst, psst. What happened is, my friend terkejut bila nampak mata tu, and then dia terjatuh ke belakang. And then dia sebab terkejut, and then dia terguling, and then dia tersedar dalam yang dia tersedar dekat dalam bilik dia. Dia baru sedar yang dia tu mimpi. And then dalam time tu dia takut-takut sebab dia mimpi. Dia sebab yalah, kita tak sedar kan dia termimpi, dia pasal mimpi apa ni kan. And what happened is guys, dalam mamai tu, dekat dalam bilik dia ada satu tingkap tu menghadap luar, yang menghadap area gardening kecil. What happened is, dia terdengar bunyi yang sama memanggil dia guys, bunyi psst, psst. And then dia terdengar suara mak dengan ayah dia bercakap, macam berbual dekat luar tingkap tu guys. So dia fikirkan mak dengan ayah dia ada kat luar lah. So dia fikir yang maybe bapak dia kacau dia ke, yang pss, pss, bapak dia kacau dia, mungkin yang tu lah. So apa ni, dia keluar, dia cari bapak dia. Dia tanya bapak dia, "Bah, abah ada betul apa ni, berkebun ke kat belakang ke ada ke?" Bapak dia cakap, "Mana ada aku berkebun? Aku daripada tadi tengok TV. Mak engkau tengah baca Al-Quran, tengah mengaji. Bila masa aku kat belakang." Lepas tu dia matikan air. So dia macam terfikir, apa benda ni kan, benda ni quite haunting bagi dia lah, macam dah menakutkan dia. So daripada situ dia tak berani nak cerita apa-apa pun pasal sebelah rumah ni, sebab kalau parents dia tak ada, dia seorang. And then memang dalam kepala otak dia, memang dia tak nak fikir langsung pasal rumah sebelah ni, sebab memang currently memang tak ada orang, tak ada vacant. So dia elakkan fikir benda-benda tu.
supaya dia tak takut. Agak kesian jugalah sebab dia terpaksa lalui ni semua kan. Dia mungkin dalam keadaan terkejut dia takut kan. So what happened is based on the story yang aku tahu ni adalah daripada few days back. Dalam on the same day, actually aku went out for macam keluar dengan kawan. Me and my wife, my best friend, duduk dekat dalam lorong tu juga. Rumah tu kat lorong tu juga. What happened is aku ternampak rumah tu. Aku memang ternampak rumah tu tengah renovate. Memang tak ada orang, memang barang semua macam batu-batu semua ada kat luar semua. Memang time datang tu memang kosong, tak ada orang. So what happened, time tu hari Ahad. What happened is, lepas aku ambil kawan aku gerak, memang akan keluar dari lorong tu, memang akan ternampak rumah ni lah, lalu depan rumah ni. So what happened is, aku macam terpandang lah rumah ni lagi. So aku ternampak satu kelibat perempuan, seorang middle age woman, free hair, pakai baju kelawar warna biru, dekat dalam rumah. So on the same day, aku baru tahu yang rumah ni ada benda yang mengacau, ada benda yang menghuni. So aku tak tahu pasal benda tu. The next day, aku tanya pada abang kawan aku about the house. Aku tanya about renovation ni lah. So aku tanya, ada orang ke renovate hari Ahad kat rumah ni? Dia cakap tak ada. Kita memang tahulah time renovate ni mostly orang renovate masa hari biasa kan. Agak terkejut jugalah. What did I actually saw? And then bila fikir balik, it's quite seram lah actually, sebab aku tak tahu apa yang aku nampak. Adakah tu orang, adakah tu bukan orang, aku pun tak tahu sendiri. Tapi hopefully keluarga kawan aku ni, and then dengan aku sekali mohon dijauhkan lah daripada benda-benda yang tidak diingini. And then my best friend also yang duduk dekat lorong tu, sebab dia lalangan, plus dia perempuan pula. Hopefully stay safe lah from gangguan-gangguan ni semua, sebab kita tak tahu kan benda-benda ni semua. So that's all for the first episode kali ni. Maybe seram bagi korang, tapi maybe tak seram, maybe seram. But I do hope that korang faham cerita ni seram bagi seseorang yang which is my friend yang tengah hadapi masalah ni, sebab memang bagi dia memang seram. Even dia tak berani cakap kalau seorang kat rumah. This is the first episode of seram kita, cerita seram kita. I still haven't think of the name of the series. Mungkin kita akan buat series of cerita lah. Tapi I don't know what will I brand the name of kita punya series ni. Still don't know. Hopefully in future aku boleh fikirkan by episode 2. So yeah, that's basically a first episode of cerita seram kita. The next episode, which is my own cerita, my first hand experience, pengalaman aku sendiri based on apa yang aku rasa, apa yang aku hadap. Benda ni terjadi masa aku belajar dalam tahun 2014 ke 2015 macam itulah. Tapi aku pernah cerita kat orang, tapi not semua orang tahu pasal benda ni. Quite menakutkan lah bagi aku, sebab benda ni jadi kat aku. So yeah, jumpa lagi next episode. Bye dudes.